Musyarakah adalah akad yang menetapkan suatu harta atau perniagaan yang dikongsi bersama oleh dua orang atau lebih. Contohnya ialah perkongsian untuk menumbuhkan syarikat perniagaan. Okey, sebenarnya di dalam fiqh musyarakah ini ada beberapa bahagian. Ada syarikatul ainan, ada syarikatul abdan, ada syarikatul mudharabah. Jadi sebenarnya musyarakah ini ialah satu konsep yang besar, yang luas. Tetapi hanya kita nyatakan pada pelajar musyarakah ini adalah akad yang menetapkan mesti ada perkongsian harta. Contohnya perkongsian antara A dengan B. A meletakkan contohnya 40,000, B meletakkan 30,000, maka dia punya sharingnya ialah 40 ataupun 45, 55 contohnya. Maka mesti musyarakah ni meletakkan dua A dengan B meletakkan duit, sama-sama letakkan duit. Bukannya A letak duit, B hanya buat kerja saja. Itu bukan musyarakah. Musyarakah mesti meletakkan duit, kedua-duanya meletakkan modal. A letak modal, B letak modal dan bekerja bersama-sama. Cuma adalah di sana. Contohnya, bagaimana kalau seorang tu A tu Islam, B tu bukan Islam. Itu ialah pembahagian daripada musyarakah. Sebab itu kata sini perkongsian untuk menumbuhkan hak syarikat perniagaan. Contohnya 55, 45, itu ialah contoh dipanggil sebagai musyarakah. Berbeza dengan mudharabah. Mudharabah ada sedikit perbezaan kerana akad yang dilakukan oleh pemodal dengan menyerahkan modalnya pada pengusaha. Saya sebagai pemodal, yang saya cerita tadi, saya sebagai pemodal, saya menyerahkan duit saya pada pemodal, pada pengusaha. Jadi saya bagikan 50,000, maka dia pun belilah contohnya benih ke, alat jentera ke, untuk diusahakan, dan keuntungan dibahagikan di antara mereka. Itu fahamnya beza di antara musyarakah dan mudharabah. Sebab saya tahu, sebab bagi mereka yang tidak biasa dengan istilah muamalah, mungkin agak keliru. Sebab dia main term-term yang daripada bahasa Arab. Term-term bahasa Arab. Jadi ini saya rasa ini adalah tarif yang telah dipermudahkan. Tarif telah dimudahkan dan kita baca pun kita sudah faham. Cuma begitulah contoh. Saya nak buatkan contoh A dengan B kan. Jadi kita nampaklah bagaimana ianya berlaku. Contohnya ya, kita buat contoh. A dia ada 50,000. 500 lah kita tempat mudah kan. Serahkan kepada B. B ni adalah petani contohnya. Petani. Petani. Maka contohnya keuntungan dikatakan ialah 55, 45. Contohnya untungnya ialah RM100. Maka A mendapat RM55, B pula mendapat RM45. Tu mudah untuk kita faham bagaimanakah mudharabah itu berlaku. Tapi musyarakah A, B, contohnya ini sumbangkan 550, yang ni sumbangkan ialah 50. Itu yang dikatakan sebagai musyarakah. Jelas Alhamdulillah. Okey, pergi lagi. Bagaimana pula dengan ejen? Ejen ialah mewakilkan pekerjaan tertentu yang boleh dikerjakan oleh orang, kerjakan kepada orang lain. Contohnya Asyad mewakilkan Syafiq untuk menjual rumah-rumahnya dan Syafiq akan dibayar imbuhan yang dipersetujui. Contohnya ialah ejen
Ejen apa kita kata mudah. Ejen takaful. Ejen takaful. Itu contoh. Ya, contoh yang kita mudah untuk kita nampak. Okey. Seterusnya jaminan. Ini yang terakhir lah. Yang terakhir. Jaminan merupakan ataupun kafalah. Akad pertama ialah kafalah, jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada orang dijamin atas suatu transaksi. Contohnya saya memberi jaminan, Muhammad menjadi penjamin pada Ahmad yang membuat pembiayaan daripada sebuah bank. Saya menjadi penjamin sebab Ahmad meminjam wang ataupun membuat pembiayaan daripada sebuah bank XYZ. Maka saya menjadi penjamin. Contohnya kalaulah disebabkan kecuaian oleh peminjam, maka peminjamlah kena bayar sebab dia jamin. Tetapi kalau contohnya penjamin ataupun peminjam itu ada masalah ke apa ke, maka si penjamin inilah yang akan menanggung. Sebab itulah masalah penjamin ini ataupun jaminan ini merupakan sesuatu yang berat lah. Satu yang berat. Mungkin kita boleh lihat contoh daripada contohnya kitab yang saya ambil ini daripada kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in di dalam mazhab Syafi'i, sebab kita nak lebih jelas bagaimanakah berlakunya jaminan. Sebab kita ada kita masa lagi berbakikan masa jaminan. Kita lihat sekejap supaya kita jelaslah apakah yang dimaksudkan dengan jaminan. Jaminan. Okey, sebelum itu saya hendak menarik perhatian kepada guru-guru. Di dalam bab jual beli ni ada satu perkara yang perlu kita nyatakan. Contohnya kalaulah belian, contohnya barang yang saya beli itu adalah rosak. Adakah saya boleh menghantar semula ataupun tidak? Maka jawapannya adalah boleh, kerana di dalam jual beli ni ada satu bab namanya bab al-khiyar. Babul khiyar ni adalah bab memilih. Saya nak teruskan belian itu ataupun tidak. Contohnya saya kata saya jual barang ini dengan tempoh dalam 3 hari. Kalau ada rosak, maka barang itu boleh dipulangkan semula. Maka itu termasuk di dalam dipanggil sebagai al-khiyar. Maka dibolehkan. Contohnya bila kita lihat, kita tengok barang yang kita beli tu ada kerosakan, maka saya dalam tempoh 3 hari, maka saya boleh pulangkan semula. Itu tidak menjadi masalah lah. Tidak jadi masalah kerana itu merupakan harus dalam Islam. Harus dalam Islam. Jadi jangan kata saya tak buat ni, saya dah beli barang, saya dah jual barang, maka saya tak boleh, awak tak boleh nak pulangkan semula. Maka itu adalah salah. Sebab di dalam hukum syarak, mana-mana belian yang mana bila sudah disyaratkan dalam jual beli dengan khiyar, dengan membuat pilihan, maka diharuskan untuk dipulangkan semula dalam tempoh masa yang tertentulah. Maka itu contohnya 3 hari. Ataupun boleh tak salah contoh barang itu, kalau saya kata lebih kurang 40 hari. 40 hari. Tapi dalam mazhab lain boleh. Kalaulah dinyatakan dengan jelas berapa hari, 40 hari ke, maka tidak mengapa, asalkan disebutkan secara jelas berapa hari. 7 hari, 8 hari. Tapi kalau barang
Kalau barang biasanya kalau mudah barang yang cepat rosak, mungkin tak lama lah, 3 hari 4 hari. Tapi kalau barang yang tahan lama, contohnya setahun ke, maka cakap dengan terang. Itu namanya ialah al-khiyar. Okey. Kita lihat dalam bagaimanakah yang dikatakan sebagai kafalah. Sebab saya nak tekan ke kafalah ni supaya kita boleh jelas. Contohnya, yasihu min mukallafir rasyidin dhamanun bidaini wajibin sawa'un istaqarra fi zimmatil madmun lahu kana faqatul yawm wa ma qablahu lizawjah. Contoh, satu jaminan daripada mukallaf yang cerdik, yang cerdik, yang pandai untuk menilai lah. Cerdik ni maksudnya pada hutang yang wajib, sama ada yang telah tetap di dalam zimmah. Zimmah ni tanggungan orang yang dijamin baginya, seperti nafkah hari itu dan hari sebelumnya bagi isteri, atau yang belum ditetapkan, maka jaminan itu adalah sah. Tu nak cerita ni, jaminan ni, kalaulah contohnya Muhammad menjadi penjamin pada Ahmad, maka itu hukumnya adalah sah. Okey. Bagaimana pula dengan hutang? Wa tasihhu minhu kafalatun bi'aini madmunatin kamaghsubatin wa musta'aratin wa bidainin man yastahiqqu huduruhu majlisu hukmi bi'izni. Sah daripada jaminan ain ataupun namanya kafalah pada ain dalam tanggungan seperti yang dirampas ataupun dipinjam. Itu sebagai kata-kata sebagai merupakan sebagai masalah. Maksud saya nak menekankan di sini adalah hukumnya sebenarnya kafalah ni adalah hukumnya sah. Tetapi contohnya di sini adalah begini. Yang dibuat ni, jadi guru menjamin kawan guru, maka guru itu sebagai orang yang menjamin. Kalau contohnya si A itu tak bayar, maka penjamin itulah yang kena tanggung. Sebab itulah masalah jaminan ni suatu yang agak berat lah, agak berat. Okey. Berbeza pula dengan ar-rahnu. Ini juga adalah jaminan, menggadaikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hutang. Mudah. Sebelum ini PSM dinyatakan dengan takrif yang agak panjang, tetapi kali ini saya nampak ada sedikit kemudahan ataupun takrifnya agak dipermudahkan, iaitu dengan menggadaikan suatu barang. Saya meletakkan satu barang gadaian yang bernilai. Syaratnya ialah barang bernilai, jaminan terhadap saya berhutang. Itu namanya ar-rahnu. Jadi ar-rahnu. Dan tapi masalahnya orang tanya, kalau begitu boleh tak si yang menyimpan barang itu mengenakan kos upah, kos upah simpan? Maka itu dibenarkan dalam syarak mengikut kadar hari yang disimpan. Itu tidak mengapa. Cuma sekarang ni ar-rahnu ni, kalau ditanya, ada tak dalil yang menunjukkan di dalam Al-Quran bahawasanya rahnu ni adalah harus? Pertama daripada Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT telah berfirman, farihanu maqbudah. Maka rihan ataupun gadaian yang dipegang. Contohnya saya nak berjalan ke mana-mana, atau nak musafir, maka saya tidak ada wang, maka saya boleh meletakkan barang saya sebagai jaminan. Kalau saya tidak membayar hutang selepas ini, barang tersebut boleh dilelong, dijual, dilelong untuk si pemegang ataupun contohnya bank itu sebagai pemegang gadai, untuk mendapatkan hutangnya kembali. Anda kata ada wang yang berlebihan daripada hasil jualan itu, maka boleh dipulangkan semula kepada orang yang menggadai tadi. Maksudnya bank kena bayar balik lebihan itu pada saya lah. Sebab saya gadai barang, contohnya saya dah lama tak bayar, maka bank lelong jual, dapat duit, dia ambil duitnya, dia ambil yang jumlah hutang bagi yang saya berhutang dengannya. Lebihan tu, kalau ada lebih, dipulangkan kepada
saya. Itu dipanggil sebagai ar-rahnu. Ar-rahnu. Okey. Itu mengenai ar-rahnu. Jadi kalau orang tanya lagi, ada tanya, kalau begitu bagaimanakah mana lebih bagus, saya hutang biasa ataupun ar-rahnu? Maka jawapannya adalah ar-rahnu adalah cara yang antara terbaik lah. Sebab kita memberikan hutang, meminjam wang daripada satu pihak, tetapi dengan menggadaikan barang berbanding dengan hutang biasa. Ataupun al-qardu ialah pinjam semata-mata. Yang gadai kita dapat wang, tapi kalau kita tak dapat bayar, maka barang tersebut dikira sebagai helong. Maka kita tak menyusahkan sesiapa di situ. Berbeza dengan hutang. Sebab itulah antara terbaik ialah ar-rahnu, sebab kita tak menyusahkan orang lain kerana kita sudah ada benda yang digadai. Okey. Dalil yang kedua, mengapakah Islam mengharuskan ar-rahnu adalah suatu hari Nabi SAW telah datangi oleh seorang tamu. Maka Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, adakah di rumah kita ada makanan untuk dimakan ataupun dijamu oleh tamu kita? Maka jawab Aisyah, tidak ada. Maka Nabi mengambil dia punya baju besi dan digadaikan kepada seorang peniaga Yahudi untuk mendapatkan gandum. Itu sebagai baju besi, sebagai gadaian. Sebab Nabi tidak punya wang ketika itu, jadi digadaikan untuk mendapatkan gandum. Itu namanya ialah gadaian. Sebab itulah ulama kata bahawasanya hukum gadaian adalah harus, kerana ada dalil daripada Al-Quran dan juga dalil daripada Nabi SAW, dan ijma' para umat Islam adalah harus, kerana memberikan menjaga kemaslahatan. Yang saya sebut semalam ialah sebagai menjaga maqasid syariah fil mal, menjaga harta. Menjaga harta, iaitu pihak penggadai mendapat wang, maka dan juga pihak pemegang gadai ataupun bank mendapat barang gadaian. Kalau tidak dapat penggadai tidak dapat membayar, maka barang itu boleh dilelang. Ini nak menjaga dua belah pihak. Jadi secara keseluruhan sebenarnya muamalah ini adalah suatu yang agak kita kata agak berat, tetapi insya-Allah dengan penerangan yang ringkas ini, saya rasa mudah-mudahan ustaz-ustazah, guru-guru dapat memahami apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai muamalah secara langsung. Dan kalau adalah pertanyaan, mana-mana pertanyaan yang tidak faham mengenai muamalah, ataupun contohnya tak faham kafalah bagaimana berlaku, mungkin boleh direct kepada grup, bertanyakan dalam grup. Di sana kalau saya lihat ada komen, maka saya akan terus saya akan buat live bagaimana nak menerangkan bagaimanakah yang dikatakan sebagai al-muamalah al-islamiyah. Yang peringkat KSSM ini adalah peringkat yang mana yang mencabar, kerana ia merupakan bukan tajuk baru pun, tapi ia olahan yang baru, dan ianya mungkin agak menyukarkan sedikit bagi guru-guru. Tapi dengan syarahan ataupun pencerahan begini, insya-Allah dapatlah menerangkan pada guru bagaimanakah yang dikatakan sebagai muamalah, muamalah Islam. Dan saya harapkan guru-guru dapatlah sedikit sebanyak ada maklumat mengenai muamalah, dan dapatlah disampaikan kepada murid-murid dan juga anak-anak kita sekalian, insya-Allah. Jadi dan sebelum itu kalau ada pertanyaan, bolehlah, ataupun tuan-tuan atau guru-guru bolehlah melihat kepada, ataupun nak lihat semula video ni, boleh lihat kepada
Facebook, grup Facebook kita Syarah Buku Tak Muka Islam Kata 4 KS.